Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua rakan-rakan guru? Okey, saya doakan semua rakan-rakan dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah dalam pertemuan kali ini, dalam video ini, saya akan kongsikan modul sejarah SPM, iaitu modul kejora yang telah dihasilkan oleh Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perak bagi tahun 2020. So, kita akan tengok apakah konten, apakah isi kandungan yang ada dalam folder yang akan diterima oleh setiap guru, oleh guru-guru di setiap sekolah dalam negeri Perak. Pertama, kita tengok dulu dari segi tajuk dulu. Modul tahun ini kita berikan nama sebagai kejora. Inspirasinya kita tercetus oleh Ustaz Asri. Kejo ada dua maksud. Kalau pelajar halus tu kejo, kita nak berusaha untuk nak kejo dia untuk dia belajar, sekurang-kurangnya untuk kita mencapai dia lulus SPM. Dan yang kedua, yang kumpulan cemerlang, kita nak kejo kepada E. Kita nak kejo sebagai E. So akhir sekali kita putuskan modul ini diberi nama kejora. Baik, rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, pertama, apa yang kita rakan-rakan akan dapat nanti, yang pertama ialah dalam folder. Folder yang akan diberikan, ada folder diberi nama Kejora Sejarah Perak 2020. Kita akan tengok nanti dalam itu ada apa. Pertama ada senarai semak, kemudian ada kertas 1, kertas 1 dan teknik menjawab, kertas 2 dan kertas 3, kemudian modul cemerlang. Kemudian kita ada modul halus dan PowerPoint seperti mana yang saya bentangkan pada hari inilah. Baik. Seterusnya rakan-rakan, video ini sekadar membantu rakan-rakan yang tak dapat mengikuti live kita. So saya buat rakaman ini supaya kita sama-sama nanti cikgu boleh buat rujuk balik berdasarkan video ini. Pertama sekali rakan-rakan sekalian, ini adalah senarai semak. Dalam kandungan, apa fungsi senarai semak ini? Contohnya kita ada empat bahagian. Di dalam senarai semak itu, kita yang pertama ada latih to be kertas 1. Contohnya teknik menjawab soalan kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. So jika cikgu dah buat setiap perkara item yang kita telah senaraikan tersebut, cikgu tik saja ada ke tiada. Ini untuk memudahkan proses pemantauan nanti. So cikgu boleh tengok senarai semaknya seperti mana saya terangkan nanti, di mana kita ada contohnya. Pertama, dalam perkara yang pertama ialah teknik menjawab kertas 1, kertas 2. Kemudian pecahannya ialah tingkatan kertas 1 daripada bab 1 hingga bab 10, di mana setiap bab ada 20 soalan. Tingkatan 5 ada bab 1 hingga bab 9 juga setiap bab ada 20 soalan. Dan kemudian modul latih to be menggunakan Google Forms. Google Form, linknya akan disediakan, cikgu boleh ambil nanti. Kemudian yang kedua, modul cemerlang mengikut topik yang kita fokuskan dan senarai semak tajuk-tajuk fokus. Kemudian yang ketiga ialah modul halus. Kemudian yang terakhir adalah teknik PDPC. Teknik PDPC kejora. So kita ambil yang pertama, teman aktivitinya ialah teman sejarahku. Yes, no, stand up, super spontan, 1 minggu 1 soalan. Kemudian easy sejarah dalam menggunakan platform YouTube. Kemudian run and write. Kemudian aplikasi lagu sejarahku gemilang dan lagu sekolah untuk menjawab soalan kepan. So ini antara cadangan kita. Jika rakan-rakan ada idea yang lain, silakan guna, tak ada masalah. Boleh tambah baik. Baik, seterusnya rakan-rakan sekalian, kita tengok yang pertama. Kita tengok yang pertama, teknik untuk kertas 1, kertas 2 dan kertas 3 dan saya pandukan berdasarkan PowerPoint. Baik. So yang pertama kita tengok yang ni bersama-sama. Ini contoh soalan kertas 1 Di sini saya dah sertakan sekali format, dan cikgu boleh gunakan PowerPoint ini untuk teknik menjawab di sekolah masing-masing. Sebab kita pun tak tahu nanti PKP itu akan berlangsung sampai bila, dan adakah kita dibenarkan untuk berkumpul ramai-ramai, adakah masih penjarakan sosial itu masih berlaku dan sebagainya. So saya dah bekalkan PowerPoint untuk rakan-rakan buat di sekolah masing-masing. Baik.
Seterusnya rakan-rakan sekalian, ini saya tak nak cerita panjang, ya. Saya dah ceritakan macam mana kepentingan untuk jawab soalan yang berulang, ya. Ini contoh-contoh soalan berulang, kenapa perlu buat soalan berulang. So saya dah set up dah. So cikgu masuk saja, terangkan kat pelajar betul-betul, ya. Ini contoh, kira jumlah jawapan, nisbah jawapan objektif, ya. So ini contoh, okey, yang cikgu boleh gunakan dalam untuk teknik menjawab untuk kita satu nanti, ya. So cikgu fahamkan, ini contoh, ini teknik yang saya, tapi cikgu nak tambah baik, silakan cikgu, ya. Okay, tak ada masalah, cikgu tambah baik saja sebab PowerPoint ni boleh diedit, tak ada masalah. Okay, ini contoh amalan terbaik untuk kita belajar kita satu, di mana pelajar perlu ada pen berwarna-warni untuk kita catatkan nota. So satu soalan kita catatkan nota dan sebagainya. Okay, supaya modul kita tu menjadi modul yang bermanfaat. Bukannya sekadar pelajar cari jawapan, tandakan jawapan, itu sahaja. So dia tak belajar sesuatu. Sebenarnya daripada kita satu pun kita dah boleh kuasai kertas dua secara serentak. Okay, ini contoh. Okay, contoh soalan berulang, tunjukkan kepada pelajar. Okay, kenapa kita perlu buat soalan SPM yang lepas-lepas. Ini contoh saya dah bagi, tahun bila. Kemudian rakan-rakan guru, ini contoh, ini contoh amalan terbaik. Okay, menggunakan teknik yang saya dah buat tu, pelajar perlu menggunakan pen yang berwarna-warni, gariskan kata kunci ataupun highlightkan kata kunci. Ini contoh pelajar sekolah saya macam mana mereka buat nota. Okay, so at the end nanti pelajar akan kuasai macam mana nak buat. Okay, seterusnya, okay, ini contoh latihan pengukuhan. Ini contoh, ini contoh pelajar sekolah saya lah. Yang saya sebenarnya saya dah susun, sekurang-kurangnya kita akan buat 3 kali, di mana contoh kalau kita buat berdasarkan modul yang kita bagi, satu set soalan, contohnya bab 1 ada 20 soalan. Okay, pelajar akan berulang-ulang buat. Okay, sekurang-kurangnya 3 kali, 3 kali. Okey. Seterusnya, ini contoh, kali pertama, kali kedua dan kali ketiga. So walaupun dah siap, ini contoh, saya tak buat pada jawapan tersebut. Saya minta pelajar tulis pada test pad saja. Saya tak minta tulis dalam borang OMR. Sebab apa? Kita nak kena pasti kekuatan dan kelemahannya dan kita kumpul balik. Okay, ini contoh, ini panduan. Contoh kali pertama dia buat, kali kedua. So kita tengok akan ada perubahan, kita ada perubahan. Ini contoh, kalau cikgu boleh buatlah. Okay, macam mana koleksi soalan mengikut bab, dapat, rakan-rakan guru. Ini contoh, Okey. Itu yang pertama untuk kertas 1. Kemudian saya masuk dalam modul kertas 2. Okay, modul mengikut topik fokus, yang dihasilkan oleh pasukan tim daripada Kinta Utara. Baik. Okey, rakan-rakan guru, ini contoh dalam modul ini. Okey, nanti pada slide PowerPoint cikgu, okey, cikgu boleh klik saja pada bahagian modul cemerlang nanti, sebab saya buat live, saya buat rakaman ini sebab saya pakai OBS. Saya punya bila saya tak nak klik, saya tak boleh nak klik pada modul ini. Kalau cikgu tak pakai rakaman, dia akan bawa cikgu terus kepada slide, kepada PDF. Kalau saya tak boleh sebab saya dah capture screen ini saja yang akan direkod. So saya tunjuk saja gambaran, gambarannya macam mana modul dia. Okey, ini contoh, modul kita dipimpin oleh Tuan Haji Ahmad Lutfi bin Abu Bakar sebagai penasihat dan Cik Ahmad Tamizi bin Zainal Abidin. So ada saya, okey, rakan-rakan yang lain, daripada Kinta Utara ada, Kinta Selatan ada, dan bersama-sama Cikgu Gani dengan Cikgu Siva dan rakan-rakan yang lain. So ucapkan jutaan terima kasih di atas penghasilan modul ini. Juga kita libatkan rakan-rakan daripada LMS. So semua modul ini sama ada modul halus ke, modul cemerlang ke, kita melibatkan semua rakan-rakan guru menyumbang idea, Baik, seterusnya apa yang ada dalam setiap modul, contoh modul cemerlang ini. Pertama, dia ada senarai tajuk fokus, yang telah kita buat senarai semak untuk ulang kaji. Untuk tajuk fokus 2020. Nanti yang pada slide PowerPoint tu cikgu klik itu, cikgu akan dapatlah semua ini. Ini saya capture saja. Kemudian tajuk, kita ada senaraikan isi kandungan dia. Mengikut tema. Ada muka surat berapa, sangat memudahkan rakan-rakan guru. Kemudian kita ada soalan struktur dan kita juga ada soalan esei, dan kita sediakan skema jawapan di akhir setiap bab, untuk memudahkan rakan-rakan guru mengenal pasti. Dapat rakan-rakan guru. Seterusnya kita tengok pula modul halus. Macam mana rupa bentuk modul halus.
Modul halus ini pun sama cikgu nanti pada slide PowerPoint yang cikgu dapat, cikgu akan boleh link terus dengan PowerPoint dengan PDF kita. Kalau macam saya tak boleh Okey, seterusnya kita tengok apa modul halus ni, apa bentuk dia. Pertama kita buat masih lagi dalam contoh ada dalam bentuk ini, tapi kita buat dalam penyampaiannya dalam pelbagai cara. Contohnya di sebelah kanan ataupun di bahagian setiap soalan kita sediakan jawapan untuk merangsang minda pelajar untuk menulis jawapan. Contoh kita buat dalam bentuk jadual, kita ada bagi gambar kan, so silang kata dan sebagainya lah. Itu kaedah untuk kita bagi inspirasi, bagi dorongan kepada pelajar kumpulan halus supaya dia terus menulis. Kadang-kadang dia tak ada idea, dia terus tinggalkan kosong. So ini melalui kaedah ini pelajar tak boleh jadikan sebagai alasan untuk tidak menjawab sesuatu soalan yang kita berikan. Ini contoh So macam mana dia buat menggunakan pelbagai kaedah Baik. Seterusnya rakan-rakan sekalian, so kita masuk ke teknik PDPC Kejora Teknik PDPC ini yang kita cadangkan seperti mana saya maklumkan tadi, cikgu boleh tambah baik modul ini mengikut keperluan sekolah masing-masing. Cikgu boleh tambah idea, tambah baik daripada idea yang saya bagi dan cikgu boleh tambah, tidak ada masalah So ini contoh macam mana saya buat kaedah teman sejarahku. Ini idea, kalau cikgu nak tambah baik tajuk tersebut silakan. Ini sekadar cadangan sahaja. Tetapi kita harapkan semua cadangan yang kita bagi ini wajib dilaksanakan di setiap sekolah. Penambahan itu lagi baik Seterusnya kita tengok cikgu macam mana bentuk aktiviti teman sejarahku Ini contoh aktiviti teman sejarahku, di mana kita buat biasanya kita buat buddy system secara berpasangan. Pelaksanaan dia ialah yang pertama, kita bentuk kumpulan mengikut kelas masing-masing, iaitu kita ada satu kumpulan 2 orang dalam kelas. Walaupun kelas belakang kita kena pasti mana pelajar cemerlang sikit, pelajar lemah, kita buat buddy system Pelajar satu akan terangkan tajuk yang diuji, kemudian disusuli dengan pelajar yang kedua. Objektifnya ialah membina keyakinan diri untuk bercakap, bina ikatan harmoni antara rakan-rakan dan proses pembelajaran melalui 3 elemen, iaitu dengar, cakap dan buat sesuatu tugasan agar pelajar belakang, pelajar halus dia tak bosan. Contohnya rakan-rakan saya bagi gambar sikit. Contoh contoh saya bagi soalan. Saya bagi soalan, huraikan sumbangan kerajaan Bani Umayyah kepada peradaban dunia. So teknik dia contoh kan rakan-rakan guru dah ada modul. Contoh kalau pelajar halus tu dia baca dulu. Pertama baca cikgu, teknik membaca ialah baca sekurang-kurangnya dengar pada telinga. Kita minta setiap pelajar baca sendiri-sendiri, tapi kaedah dia baca mesti dengar pada telinga, bukannya baca dalam hati miming saja, kita tak nak. So baca sekurang-kurangnya dengar pada telinga. Contohnya pelajar pertama dan pelajar kedua. Ini contoh saya bagi Ini contoh yang berdiri ni pelajar pertama, yang duduk adalah pelajar yang kedua. So pelajar pertama kita minta dia tak apa, dia baca dengan contoh modul kita tu, dia baca dulu satu soalan saja, baca dulu apakah jawapan dia, baca semua sekali dengan jelas. Kemudian kita buat aktiviti ini. Contohnya pelajar pertama akan bangun dan menceritakan apakah isi kandungan dalam tajuk yang kita bincangkan. Telah tamat, pelajar kedua pula bangun, dia terangkan semula balik. So itulah proses dia yang sangat mudah, yang tak perlukan sebarang modal. Secara tak langsung pelajar akan terlibat dalam aktiviti yang teman sejarahku ini. Daripada kita bercakap saja, pelajar akan melalui proses ini, proses pembelajaran, dan dia akan soalan ini kita akan buat macam mana sekejap lagi, macam mana dia proses pengulangan dia. So dapat ini contoh So ini proses, ini contoh gambaran dalam kelas saya. Macam mana aktiviti ini dilakukan So pertama pelajar baca dulu sendiri-sendiri. Step yang kedua, pelajar yang kedua, kita akan minta pelajar pertama bangun dan ceritakan pelajar kedua. Step ketiga, pelajar kedua akan bangun dan ceritakan semula pada pelajar yang yang pertama. So proses ini akan berulang-ulang Itu yang aktiviti teman sejarahku. Yang kedua, aktiviti yes no stand up. Aktiviti yes no stand up ni pun sangat mudah. Di mana cikgu boleh buat aktiviti ini.
di awal sesi PDP ataupun di akhir, di pertengahan ya. Contohnya, aktiviti ini senang saja. Contohnya, masuk kelas, cikgu masuk dulu. Contoh, sebelum kita mulakan kelas, minta pelajar bangun dulu. So, kita tanyakan soalan-soalan yang mudah saja ataupun soalan-soalan yang cikgu dah siapkan dalam modul kejora tersebut. Ya, contohnya yang tadi saya tunjukkan, contoh tamadun Mesopotamia. So, cikgu masuk sekejap. Kita buat aktiviti sekejap saja, dalam 5 minit saja. Contoh, kan? Contoh, apakah sumbangan tamadun Mesopotamia, kan? So, pelajar akan jawablah. Ataupun cikgu ada sediakan slide. Contoh cikgu bagi soalan, tak sediakan slide pun tak apa cikgu sediakan soalan saja. Contoh cikgu kata, sumbangan tamadun Mesopotamia ialah mencipta tembok besar. So, kalau jawapannya betul, pelajar bangun. Kalau no, salah. Kalau no salah, pelajar akan duduk. Kalau betul, bangun. Kalau salah, duduk. So, cikgu akan tengok pergerakan pelajar sekalian, pergerakan, dan cikgu boleh akan kena uji pelajar itu secara rawak, sama ada dia ikut kawan ke ataupun dia faham. So, cikgu tanya dia, dah siap tu, cikgu tanya balik, kenapa pelajar tersebut pilih no, kan? Kenapa pilih no? So, dia akan beritahulah kenapa. Contohnya dia jawab, tamadun Mesopotamia bina tembok besar, yang binanya adalah tamadun China. So itulah aktiviti dia, sangat mudah. So aktivitinya salah satunya kita untuk buat pergerakan psikomotor, kan, pergerakan selain pada aktiviti psikomotor dan kognitif. So kita buat semua sekali. Seterusnya rakan-rakan, ni contoh saya bagi contoh soalan perjanjian Hudaibiyah, kan. Ini contoh saya buat satu soalan. Cikgu tak buat PowerPoint tak apa, cikgu buat dalam bentuk verbal pun tak apa, secara lisan pun boleh. Contoh saya buat. Contoh saya bagi soalan, gejatan senjata diadakan selama 2 tahun. So, pelajar hanya dibenarkan 3 saat saja untuk menjawab soalan tersebut. So, sama ada kita tengok pelajar mana yang masih tergaba-gaba, cuik sana cuik sini tanya kawan, kan. So, kita boleh tengok situasi gambaran sebenar dalam kelas. Pelajar faham ke tak faham. So, dalam 3 saat, pelajar perlu berdiri ataupun duduk. Bila dah tanya, semua dah berdiri, dah duduk, cikgu tanya secara rawak. Kenapa dipilih ini? So, supaya kita nampak kekuatan dan kelemahan aktiviti kita. So, teruskan dengan soalan yang berikutnya. Secara tak langsung, kita telah membuat ulang kaji untuk tajuk Kejora 2020. Ini contoh-contoh soalan yang saya bagi contoh. Baik, seterusnya rakan-rakan, dah habis yang kedua, kita ambil aktiviti super spontan. Aktiviti super spontan pun sama juga, di mana guru perlu buat persediaan soalan secara spontan berdasarkan tajuk. Pelajar dicadangkan berdiri untuk aktiviti ini, dicadangkan 5 minit, 5 minit awal dan 5 minit di akhir. Beri ganjaran jika cikgu mampu untuk. Contohnya ini sama juga. Objektif dia adalah untuk membantu pelajar mengatasi masalah cepat lupa dan kurang membaca. Sebab pelajar kita, termasuk sekolah saya, pelajar kurang membaca, dan di samping saya buat yang tu untuk melatih pelajar sentiasa mengingat proses mengingat dalam tempoh masa yang berulang-ulang kali. Baik, seterusnya kita nak mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar terhadap sesuatu tajuk. Maksudnya tadi aktiviti yang kita buat tadi, yes no stand up, kita boleh gabungkan sekali dengan super spontan. So 2 dalam 1 kita boleh buat dah. Dapat Seterusnya rakan-rakan, kita tengok aktiviti 1 minggu 1 soalan. Ini contoh aktiviti 1 minggu 1 soalan. Sekurang-kurangnya. Tapi kalau sekolah cikgu mampu 1 minggu 2 soalan, 3 soalan, itu lagi baik. Di mana contohnya, pelajar perlu menyiapkan modul kejora, cemerlang ataupun halus dalam kadar 1 minggu 1 soalan saja. Paling kurang. Soalan yang telah disiapkan boleh dijadikan sebagai aktiviti temas jaraku dan super spontan yang kita bincangkan tadi, kan? Ataupun kita boleh gabung lagi dengan yes no stand up. Jalan sekali. Catatkan soalan yang telah dibuat dalam senarai semak tajuk fokus yang kita telah sediakan. So, saya rasa aktivitinya tak membebankan guru-guru. So, kita buat semuanya terangkum dalam satu aktiviti itu boleh merangkum semua aktiviti yang kita cuba membantu rakan-rakan guru. Seterusnya
aktiviti Easy Sejarah, okey, at YouTube. Okey, di mana cikgu boleh dapatkan YouTube video dalam channel YouTube Easy Sejarah. So jangan lupa cikgu masuk dalam channel tu, cikgu kalau baik cikgu like, okey, share, dan jangan lupa okey subscribe supaya saya dapat update semua bahan-bahan yang terkini Sebab di situ saya bagi pelbagai kaedah. Contoh saya buat video berkaitan kaedah PDPC yang seperti yang kita cadangkan, dan saya juga sediakan video-video berkaitan dengan teknik-teknik, contohnya teknik lagu dan teknik lagu sejarah Kegemilang, teknik menggunakan lagu sekolah, macam mana nak jawab soalan kebat, macam mana nak jawab soalan kertas satu, dan video-video PDPC contoh mengikut bab contohnya tingkatan 5, bab 3, semua dah terkandung dalam itu menggunakan slide PowerPoint. Okey, semua rakan-rakan boleh ambil dalam channel tersebut Okey, ini untuk memberi panduan kepada rakan-rakan guru macam mana pelaksanaan aktiviti tersebut. Baik, seterusnya aktiviti run and write. Okey, ini pun boleh jadikan sebagai aktiviti. Senang je, lari dan tulis. Okey, senang saja. Saya dah bagi pelaksanaan aktiviti dia. So, macam senangnya aktiviti ni macam aktiviti lari berganti-ganti lari berganti-ganti. So, cikgu kena bahagikan papan putih kepada beberapa bahagian. Okey, di sini cikgu, kalau jika cikgu mempunyai masalah papan putih tu kecil, okey, tak ada masalah rakan-rakan guru, cikgu boleh gunakan kertas A4 biasa saja. Okey, tetapi mesti bermain dalam kumpulan. Pun boleh. Itu pun boleh. Contohnya kalau kertas, kalau gunakan kertas, lepas orang pertama tulis, orang kedua pula kena tulis. So minta mereka gunakan pen yang berbeza-beza supaya kita dapat kenal pasti kan. Kalau tidak orang yang sama je tulis kan. Dan setiap pelajar tu kita hanya benarkan tulis jawapan dalam masa 10 saat saja Contohnya kita aktiviti dia lari berganti-ganti Contoh, setiap pelajar dalam kumpulan diminta mencari 2 maklumat dalam buku teks. Ini kalau kita nak bagi nama kumpulan Contoh yang keempat, guru menerangkan bab yang bakal diuji. Pelajar diminta berbincang dengan kumpulan tentang isi jawapan berdasarkan tajuk yang bakal diuji. Setiap kumpulan diberikan diberikan dengan marker pen. Contoh setiap pelajar hanya diberikan menulis satu isi jawapan sahaja berdasarkan soalan. Selepas menulis jawapan, pelajar berkenaan akan berikan marker pen kepada rakan seterusnya dan beratur di belakang semula untuk tuliskan jawapan. So kalau cikgu nak contoh satu kumpulan 4 orang. So kalau cikgu nak 8 isi, maka pelajar tersebut akan buat dua pusingan 2 pusingan. So dia akan cukuplah 8 isi. Dan seterusnya guru dan pelajar bersama-sama menyemak jawapan setiap kumpulan dan buat sumangsaran. Guru memberikan gambaran ganjaran kepada kumpulan yang menang dan guru memberikan lembaran tugasan untuk disiapkan. So contoh berdasarkan modul Kojora. So contoh dah ada jawapan, pelajar tulis dulu, lepas tu bincang. Lepas bincang, so kita buatlah aktiviti ni. So pelajar tulis semula jawapan di depan. Lepas tulis, kita bincangkan mana betul, mana salah. So saya bagi contoh gambar dulu. Ini contoh Okey, pertama saya bagi dulu gambar. Okey, saya minta pelajar bagi nama dulu, nama kumpulan dulu. Okey, bagi nama kumpulan dulu. Kemudian nampak saya minta ini ada 8 isi. Di sini ada 8 isi. So pelajar pertama akan lari tulis. Okey, contohnya saya bagi tajuk. Ini tajuk tentang pendidikan tak formal. Okey, so pelajar pertama dia lari, dia tulis, dia ajar di rumah. So habis dia tulis, okey, dia bagi pula pen dekat kumpulan pasangan dia yang kedua. So dia lari tulis ke depan. Dapat So kita tengok pemenang dia berdasarkan jumlah jawapan yang paling banyak betul dan masa paling pantas. Lepas habis kita akan semak kalau betul right, kalau salah, so kita boleh tengok perbandingan jawapan dia So kalau tak ada whiteboard yang besar macam ni pun tak apa, boleh gunakan kertas kosong saja tapi buat dalam kumpulan. Okey, ini contoh ini contoh pelajar saya buat. So kita nak kena cepat Okey. Alright, itu run and write. Dan akhir sekali aplikasi lagu sejarahku gemilang aplikasi lagu sejarahku gemilang, macam mana lagu ini membantu rakan-rakan guru untuk menjawab terutamanya pelajar sederhana dan pelajar lemah untuk menjawab soalan SPM, terutamanya soalan kebat. Insya-Allah cikgu, alhamdulillah SPM tahun lepas pun sangat membantu pelajar menggunakan lagu sejarahku gemilang saja Contoh nanti dia bagikan senarai ini.
Contoh kalau cikgu ada masalah nak menyanyi bersama-sama pelajar, saya dah sediakan klip video di sini. Cikgu hanya klip saja dekat bahagian hitam ini, so nanti dia akan keluar lagu. Okey, so cikgu menyanyilah bersama-sama dan kita tunjukkan kat pelajar macam mana lagu ini berfungsi dalam SPM. Okey, so saya dah sediakan siap-siap. Okey, seterusnya rakan-rakan guru, ini aplikasi macam mana nak guna ya. So pelajar salin dulu ya dan sesuaikan kehendak soalan. Okey, nanti cikgu go through lah tengok macam mana nak buat menggunakan lagu Sejarah Kuil Gemilang saja. Kalau cikgu tak jelas, cikgu boleh tengok dalam YouTube channel. Saya dah terangkan secara detail. Okey, menggunakan lagu ini dan macam mana lagu ini berfungsi dalam SPM. Ini contoh ya. Analisis markah. Okey, dan macam mana lagu ini berfungsi dalam SPM sebenar dan dikaitkan dengan soalan KBAT ya. So saya bagi sampel-sampel jawapan pun saya dah bagi dah. Okey, ini contoh yang cikgu boleh gunakan berdasarkan lagu Sejarah Kuil Gemilang. Okey. Okey, so kita tunjukkan ya betapa senangnya untuk lulus sejarah. Okey, untuk menggunakan lagu ini insya-Allah, tetapi pelajar kena buat berulang-ulang kali ya. Okey. Baik, yang terakhir sekali ialah aplikasi lagu sekolah dalam sejarah. Ini pun saya dah tunjukkan dalam YouTube channel. Macam mana nak gunakan lagu ini? Baru-baru ini saya dah buat live YouTube. Saya ada masa itu kita ada 600 orang, 640 orang pelajar. So kita tengok macam mana setiap sekolah memberikan lirik lagu sekolah masing-masing dan alhamdulillah membantu mereka menjawab soalan SPM ini, okey, menggunakan lagu sekolah masing-masing sahaja. Itu sebab lagu sekolah adalah yang paling dekat dengan mereka sekali ya. So cikgu boleh tengok macam mana ini contoh lagu sekolah saya, lagu SMK Sultan Azlan Shah. Okey, mula-mula saya senaraikan lagu, kemudian saya pindahkan nilai-nilai murni, unsur-unsur patriotisme, akhlak baik dalam dalam bentuk senaraikan nilai-nilai tersebut dan saya sesuaikan dengan soalan SPM. So di sini cikgu kita kena ada koleksi soalan SPM kertas 2 yang lepas-lepas, saya rasa cikgu ada. So cikgu bandingkan, tunjukkan mereka macam mana nak gunakan. So secara tak langsung menarik mereka untuk menjawab soalan SPM. Okey. Itu tentang saya sertakan juga macam mana KBAT dan sebagainya. Baik, saya rasa itu saja perkongsian kita. Isi kandungan dalam modul kejora ini meliputi soalan kertas 1, teknik menjawab, modul cemerlang, modul halus dan teknik PDPC. Dan saya harap modul ini dapat membantu rakan-rakan guru untuk meneruskan proses PDPC selepas ini walaupun kita tertangguh dengan PKP ini dan diharapkan membantu rakan-rakan guru. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.